Kalau aku kata calon PAS di PRK ayat kuning ni menipu, hangpa percaya tak? Baru-baru ni Cikgu Bat pulul sungguh. Duk tibai calon UMNO di PRK ayat kuning. Tibai kau-kau. Tapi hari ni tuan-tuan, aku nak tunjuk kat hangpa. Maklumat yang aku dapat, baru tadi aku dapat maklumat. Kan? Yang bagi pula bukan orang lain, orang PAS sendiri. Pasal apa aku kata calon PAS ni yang sebenarnya menipu, tuan-tuan? Hamba tengok dekat sini. Kan, dekat biodata dia, tuan-tuan. Biodata dia ni, tuan-tuan, dia declare dia dapat guru tauliah mengajar daripada tahun 2012 hingga kini, tuan-tuan. Dan aku cek, dia tarikh dia, tamat dia tahun 2029. Tapi yang aku pelik, bila aku semak kenyataan Jabatan Agama Islam Negeri Perak, tuan-tuan, dia kata apa? Untuk dapat guru tauliah ni sebenarnya tak boleh terlibat dengan politik. Tapi macam mana dia boleh dapat? Tuan-tuan, kalaulah dia dah terlibat dengan politik sejak tahun 2025 sampailah ke hari ni, tuan-tuan, dia memegang jawatan-jawatan yang dipetua PAS kawasan Tapah, terlibat dengan politik, macam mana dia boleh dapat guru tauliah? Kan? Sebenarnya, tuan-tuan, bila aku cek semak borang permohonan tu, dia kena declare. Dia kena declare bahawa dia terlibat dengan politik. Kan? Tapi pasal apa hang tak declare? Awak takut tak dapat guru tauliah ke? Hang menipu dah tu, hang nak declare. Kan? Hang punya kerjaya politik, hang tutup kerjaya politik hang semata-mata nak dapat guru tauliah. Hari ni terbongkar lah, tuan-tuan. Jadi siapa yang menipu sebenarnya? Kan? Berkat tak berkat, tuan-tuan? Menipu. Nak dapat guru tauliah, dia sembunyikan kerjaya politik dah, jawatan politik dah. Sejak tahun 2015. Kan? Tak kalah pemimpin Islam ni bohong. Jadi betul lah maklumat yang aku dapat daripada orang PAS ni sendiri. Boy, hampa tak suka kat dia ke? Orang PAS, hampa tak suka kat dia ke? Orang PAS Tapah, hampa tak suka dekat calon ke? Faham ambil lah. Faham ambil. Mantap, Pak Abu Aslam. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlukah calon daripada PAS untuk pilihan raya kecil PRK DUN Air Kuning, perlukah beliau dibatalkan pencalonan kalau dia didapati telah menipu dalam tauliah dia itu? Perlu atau tidak? Sebab ada laporan ni, ada satu laporan calon Perikatan Nasional enggan ulas dakwaan tipu tauliah mengajar agama 13 April 2025 daripada Harapan Daily. Kenapa dia enggan ulas dakwaan tipu tauliah mengajar agama ini? Satu sajalah soalan saya. Katakanlah ini berlaku kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP lah. Ya kan, PAS ini memang sikit-sikit kalau DAP ini dia paling melompat tinggi. Dia paling terkejut. Kalau mau pergi tandaskan, mau berak, sudah pun dah jadi berak tu. Sebab ulas dulu. Ulas dulu. Apa akan terjadi? Apa terjadi kalau tiba-tiba calon itu yang dikatakan menipu itu daripada DAP? Bos dia macam-macam lah. Batalkanlah dan sebagainya. Jadi dalam kes ini, dalam isu ini, bagaimana? Mereka beranikah untuk cakap supaya calon PN ini batal je lah, batalkan. Kalah tanpa bertanding. Ini bukan menang tanpa bertanding, kalah tanpa bertanding. Jadi laporan dia begini, pelantikan Abdul Muhaimin Malik sebagai calon Perikatan Nasional di DUN Air Kuning menimbulkan tanda tanya, termasuk kepada saya lah. Ya, ini persoalan mudah. Ini anak-anak sekolah umur darjah 2, darjah 3 pun tahu. Bila ditanya, kalau dia tidak jawab, kenapa? Kenapa kau tidak jawab? Saya pernah tanya anak saya dulu, tahu, kau betul mencuri ke ni?
Dia cakap, tidak, saya tidak mencuri. Dia berani cakap dia tidak mencuri sebab dia tidak mencuri. Tapi kalau saya tanya, kau betul-betul kau mencuri kan ini? Dia nangis terus. Dia tidak jawab apa-apa. Kita boleh tahulah. Mungkin dia mencuri atau mungkin dia nangis sebab dia takut kerana dia mencuri. Contoh begitu. Contoh. Jadi inilah menyebabkan tanda tanya yang banyak timbul. Bagaimana beliau boleh memiliki tauliah mengajar di Perak? Perak telah menetapkan, sebab ada syarat yang Perak telah tetapkan. Negeri Perak telah tetapkan bahawa syarat telah ditetapkan bahawa pemegang tauliah mengajar agama di negeri itu mestilah tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Pupap nih, Abdul Muhaimin ini merupakan pengurusi Perikatan Nasional PN di Tapah. Takkan baru kemarin pula dia kena lantik kan? Takkan baru minggu lalu dia kena lantik. Kecualilah dia ni ada calon bidang. Tapi tidak logik lah. Tidak logik boleh jadi pengerusi dalam masa beberapa bulan. Tidak. Pada pendapat saya, parti politik dia akan kaji dulu. Dia ni sudah layak kah? Bertahun-tahun kajian dibuat. Sebuah akaun TikTok mendakwa calon PN itu menipu Jabatan Agama Islam Perak bagi memperoleh lesen guru tauliah. Yang ini saya tidak ada komen. Saya tidak mau komen yang ini sebab takut nanti fitnah. Kita biar dulu pihak berkuasa untuk siasatan benda ni dulu. Ketika ditanya pemberita semalam, Abdul Muhaimin enggan mengulas dakwaan tersebut. Kenapa? Yang di Pertua PAS kawasan Tapah itu hanya menjawab dengan ringkas bahawa isu itu sudah dijelaskan. Tapi malangnya tiada sebarang laporan dikeluarkan daripada mana-mana media. Haraka Daily adakah keluarkan tentang perkara ini? Kalau ada, boleh berikan link supaya kita dapat baca sama-sama. Dia kata saya ingat yang itu clear, jelas. Yang itu semua dah clear sebab kita dah ada keputusan daripada Majlis Agama Islam. Itu semua tiada masalah apa-apa insya-Allah katanya. Mana dia? Hasil semakan pula telah dibuat. Hasil semakan akhirnya telah dibuat ialah Abdul Muhaimin sememangnya mempunyai tauliah mengajar agama yang sah untuk daerah Tapah. Betul dia ada tauliah. Tapi yang menjadi pertanyaan ialah Undang-Undang Negeri Perak tidak membenarkan untuk mana-mana orang yang mengajar agama memegang jawatan. Jadi undang-undang tetap undang-undang lah. Kecuali dia kata saya tiada jawatan. Kalau itu siasatan perlu dibuat lagi lah. Berikutan itu banyak persoalan dibangkitkan mengenai bagaimana seorang ahli politik yang mempunyai jawatan dalam parti boleh mendapatkan tauliah daripada Majlis Agama Islam Perak. Beliau tidak dapat mengelak daripada spekulasi yang dibuat oleh orang ramai mendakwa dia telah menipu untuk mendapatkan tauliah tersebut. Jadi fokusnya sekarang bukan kepada Majlis Agama Islam. Tapi fokusnya sekarang adalah kepada calon ini. Bagaimana dia membuat permohonan untuk mendapat tauliah itu. Bagaimana dia isi itu borang. Saya pikir ada borang. Ada syarat dilampirkan. Dia baca, mesti dia baca. Ini orang bijak ini mesti dia baca punya takkanlah dia tengok saja kan. Dia baca. Tapi selepas dia baca, macam mana dia isi itu borang. Adakah anda memegang mana-mana jawatan dalam politik? Ya atau tidak? Mana satu dia tanda. Kalau dia kata ya, saya fikir Majlis Agama Islam Perak mungkin akan reject. Kerana syarat dia, undang-undang dia memang sudah jelas bahawa tidak boleh memegang mana-mana jawatan. Kalau dia bilang tidak, lagi susah lah sebab dalam dia punya manifesto itu mungkin dia tulis pengerusi Perikatan Nasional Perak dari tahun ini sampai tahun ini. Lagi pelik lah. Jadi sama ada jawapan dia ya atau tidak, tetap akan menghasilkan persoalan yang pelik. Tetap akan menghasilkan persoalan yang pelik. Ya. Tetap akan menghasilkan persoalan yang pelik.
apapun tinggalkan komen Anda. Tinggalkan komen Anda. Ini memang saya jangka pilihan raya ini akan menjadi pilihan raya yang panas. Dan sekali lagi saya jangka ini pilihan raya ini akan dimenangi oleh Barisan Nasional, dimenangi oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan mudah, dengan majoriti yang lebih besar. Ya, itu saya punya prediction. Apa prediction Anda? Tinggalkan komen. Bye.